Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Zafira dan Sarah Sofia akan membentangkan tajuk dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati. Dengan ini pembentangan akan dimulakan oleh Sarah Sofia. Pengertian bagi dalil-dalil hukum syarak yang tidak disepakati ialah dalil yang menjadi perselisihan ulama sama ada boleh diterima sebagai sandaran hukum syarak atau tidak. Walaupun begitu, ia telah digunakan secara luas oleh ulama bagi penetapan hukum syarak dalam permasalahan semasa seperti penetapan peraturan-peraturan perkahwinan atau perceraian, zakat dan undang-undang berkaitan Islam. Bahagian pertama, al-istisan. Pengertian al-istisan dari segi bahasa ialah menganggap sesuatu baik. Dari segi istilah, mendahulukan al-qiyas tersembunyi, khafi berbanding al-qiyas jelas, jali, disebabkan satu dalil atau mengecualikan satu permasalahan dari pandangannya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat. Al-istisan terbahagi kepada dua bahagian, iaitu jali jelas, yang kedua khafi tersembunyi. Aurat wanita adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua-dua tapak tangan hingga pergelangan. Semua lelaki bukan mahram diharamkan melihatnya. Namun, doktor lelaki yang merawat penyakit yang berisiko kematian dikecualikan dari hukum pengharaman. Dari bahagian jali, doktor lelaki hukumnya adalah sama dengan hukum lelaki ajnabi lain, iaitu haram melihat aurat wanita bukan mahram. Sebaliknya, dari segi hukum khafi tersembunyi, doktor diberikan kebenaran untuk melihat aurat wanita kerana ingin menyelamatkan nyawa, sama seperti hukum memakan bangkai kerana lapar yang melampau. Ia dikatakan tersembunyi kerana persamaan kedua-dua agak jauh untuk difikirkan akal kecuali setelah melalui proses pemikiran yang mendalam. Bagi autoriti al-istisan, mengecualikan suatu permasalahan daripada kaedahnya yang umum disebabkan terdapat dalil khas yang lebih kuat seperti menetapkan hukum suci pada perigi yang terdapat najis di dalamnya dan bangkai binatang kerana terdapat keperluan untuk menggunakannya. Hukum suci ini bercanggah dengan hukum al-qiyas kerana setiap air yang bercampur dengan najis sama seperti hukum najis. Dalam situasi ini, kaedah darurat diaplikasikan kerana proses penyucian tidak akan dilakukan ke atas perigi tersebut. Bahagian kedua, al-istishab. Pengertian al-istishab dari segi bahasa ialah meminta cerai bersama dan meminta untuk dikekalkan bersama. Dari segi istilah, mensabitkan atau menafikan hukum sesuatu perkara pada masa kini atau pada masa hadapan berdasarkan kepada hukumnya pada masa yang lalu disebabkan tiada sebarang dalil yang mengubah. Contoh bagi bahagian al-istishab yang pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma uhilla lakumut thayyibat, iaitu firman Allah yang bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Ayat ini menghalalkan semua jenis makanan yang baik. Suatu jenis makanan tidak boleh diharamkan kecuali bersandarkan kepada dalil syarak seperti pengharaman babi dan bangkai yang dinyatakan Allah SWT dalam Al-Quran. Kerana itu, semua jenis makanan adalah halal kecuali makanan yang telah dinyatakan haram oleh nas-nas syarak. Yang kedua, seorang itu tidak boleh disabitkan dengan sebarang kesalahan kecuali jika terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya. Autoriti al-istishab akan diterangkan melalui perbezaan pandangan ulama berkaitan dengan penerimaan al-istishab sendiri. Yang pertama, menurut pandangan jamhur ulama daripada mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, ia adalah dalil syarak secara mutlak. Bagi pandangan ulama mazhab Hanafi, al-istishab ialah dalil bagi mengekalkan hukum tetapi bukan dalil untuk mensabitkan hukum yang baru. Perbezaan daripada dua pandangan ini boleh dilihat dalam masalah orang yang hilang tanpa kawal berita. Menurut jamhur ulama, hak yang telah disabit baginya tidak boleh diambil oleh orang lain dan dia juga boleh menerima hak yang baru seperti mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang berdunia sepanjang tempoh hilang.
Namun begitu, menurut ulama mazhab Hanafi, hak yang telah disabit bagi orang yang hilang masih kekal menjadi haknya, tetapi dia tidak boleh menerima hak yang baru, seperti dia tidak boleh mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang meninggal dunia sepanjang tempoh kehilangannya. Menurut sebahagian ulama usul fiqh, al-istishab bukanlah dalil syarak, tapi ia adalah kaedah untuk mengekalkan hukum yang telah sabit daripada nas syarak disebabkan tiada nas syarak lain yang mengenai. Seterusnya, bahagian yang ketiga iaitu al-musalah al-mursalah. Pengertian al-musalah al-mursalah dari segi bahasa adalah perkataan al-musalah memberi maksud kebaikan dan kemuslihan. Manakala bagi al-mursalah ia bermaksud bebas dari sebarang syaitan. Dari segi istilah pula, ia membawa maksud kebaikan yang bersesuaian dengan kebaikan yang dianjurkan oleh syarak, tetapi tiada nas syarak secara khusus mengiktiraf atau menolaknya. Sebagai contoh, undang-undang jalan raya yang mempunyai kebaikan tapi tidak mempunyai nas syarak yang menerima atau menolaknya. Yang kedua, peraturan-peraturan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pelajar, tetapi ia tidak mempunyai sandaran dalil syarak secara khusus. Seterusnya, al-mursalah dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian daruriyat, yang bermaksud kebaikan yang menjadi asas hidup manusia supaya kehidupan mereka tidak rosak dan binasa, seperti kebaikan yang berkaitan dengan nyawa, agama, akal, keturunan dan harta, seperti kewajipan mempelajari ilmu agama, makan makanan yang tidak membahayakan atau memabukkan, kewajipan berkahwin bagi yang berkemampuan. Bahagian kedua, hajiat, yang bermaksud kebaikan yang biasanya diperlukan dalam kehidupan manusia bagi membolehkan mereka menjalani kehidupan yang mudah dan dapat mengelakkan dari sebarang kesusahan. Contohnya ialah melakukan proses jual beli melalui internet dan katalog. Bahagian yang ketiga, al-tahsiniyat. Bahagian yang ketiga, al-tahsiniyat, yang membawa maksud kebaikan tambahan yang menjadikan kehidupan manusia lebih berkualiti dan selesa, seperti keharusan memakai pakaian yang mengikut fashion semasa tetapi masih mematuhi ketetapan syarak. Autoriti bagi al-musalah. Yang pertama, jamhur ulama menerimanya sebagai sandaran hukum syarak kerana ia senari dengan kemuslihatan yang terkandung dalam nas-nas syarak. Jika ia tidak dibenarkan, nescaya banyak kebaikan yang terdapat dalam kehidupan manusia pada masa kini akan diharamkan dan keadaan sebegini akan menyusahkan kehidupan manusia. Yang kedua, sebahagian ulama seperti Imam Ibn Hajib dan Imam Al-Madi menolaknya sama sekali kerana mereka berpandangan ia boleh mencemarkan kesucian Islam jika hukum agama boleh ditentukan berdasarkan kepada kebaikan yang ditentukan oleh akal dan nafsu manusia semata-mata. Seterusnya ialah qaulu sahabi. Pengertian pada bahasa qaulu, kata-kata atau pandangan. Sahabi, golongan yang pernah berjumpa dan beriman dengan Rasulullah serta berdamping dengan baginda untuk satu tempoh yang lama dan mati dalam keadaan Islam. Pada istilah pula, fatwa pandangan atau mazhab sahabat dalam satu permasalahan yang tiada hukum daripada nas dan tidak disepakati oleh mereka. Autoriti qaulu sahabi. Yang pertama, apabila kata-kata sahabat yang bukan berasaskan kepada ijtihad, di sebaliknya perkara mereka ambil daripada Rasulullah, ia diterima sebagai hujah kerana ia termasuk dalam hadis. Yang kedua, pandangan yang disepakati oleh sahabat kerana ia dianggap ijma'. Contoh, kata-kata sahabat yang menceritakan mengenai gambaran syurga neraka. Kesepakatan sahabat untuk mengumpul Al-Quran dan pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah. Baiklah, seterusnya, ulama berselisih pendapat
menerima ialah sahabat adalah golongan lama bersama Rasul dan lebih memahami maksud dan tujuan sesuatu hukum Al-Quran yang diturunkan. Oleh itu, pandangan mereka lebih banyak diterima berbanding dengan pandangan orang lain. Ulama yang menolak pula ulama Asy'ariyah. Alasan menolak, mereka berhujah bahawa Allah memerintahkan kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua perkara. Oleh itu, qaulu sahabi bukan hujah. Dalil hukum yang seterusnya ialah saddu zara'i. Pengertian saddu zara'i pada bahasa iaitu saddu menutup, zara'i jalan untuk sampai kepada suatu perkara yang baik atau buruk. Pada segi istilah pula, mencegah perkara yang harus yang boleh mendatangkan kemudaratan. Autoriti bagi saddu zara'i yang pertama ialah perkara yang mendatangkan kemudaratan, contoh membuang sisa toksik ke dalam sungai. Autoriti, perkara segini adalah diharamkan menurut ijma' ulama kerana memberi kesan kemudaratan kepada orang ramai. Yang kedua, perkara yang jarang mendatangkan kemudaratan, contoh menanam anggur. Autoriti, tidak dilarang sama sekali atau diharuskan menurut ijma' ulama kerana kebaikan lebih besar daripada keburukan. Seterusnya ialah uruf dan adat. Pengertian pada segi bahasa, pengetahuan. Dari segi istilah pula, perkara yang menjadi kebiasaan masyarakat sama ada berbentuk perkataan atau perbuatan. Pembahagian uruf dan adat. Uruf dan adat ialah sahih. Uruf dan adat yang tidak bercanggah dengan syarak, tidak menjejaskan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudaratan seperti adat memberi hadiah ketika bertunang. Uruf dan adat yang fasih ialah uruf dan adat yang bercanggah dengan syarak, menjejaskan kemaslahatan dan mendatangkan kemudaratan seperti pergaulan bebas antara tunang atau pasangan yang bukan suami isteri. Autoriti bagi uruf dan adat, ulama yang menerima mazhab Hanafi dan Maliki menerima uruf dan adat jika ia tidak berlawan dengan nas-nas syarak. Terdapat kaedah fiqh iaitu muhakamatul adah. Ulama yang menolak, jumhur ulama menolak semua jenis uruf dan adat yang berkaitan dengan perbuatan, uruf amali yang fasih dan atau bertentangan dengan syarak, seperti melakukan amalan khurafat, pergaulan bebas, bersalaman dengan bukan mahram iaitu ajnabi. Baiklah, yang terakhir ialah usul untuk menjadikan dalil yang tidak disepakati sebagai panduan. Yang pertama, sentiasa mematuhi peraturan-peraturan sekolah kerana ia bertujuan untuk memberikan kebaikan kepada semua murid. Yang kedua, sentiasa memelihara harta benda awam kerana ia diwujudkan untuk menjaga kemaslahatan orang ramai. Yang ketiga, sentiasa mematuhi undang-undang kerana ia boleh mendatangkan manfaat kepada individu dan masyarakat serta menjauhi perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam.